Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Uh, live hari ini adalah untuk membincangkan ya satu perkara yang telah dibawa kepada perhatian saya, dan ini adalah atas permintaan ya saya menjelaskan perkara ni. Sebenarnya dua lah. Okey, satu berhubung Najib dan satu berhubung Zahid ya, di mana kedua-duanya adalah pakar manipulasi. Ini yang secara dasarnya apa yang ingin saya tonjolkan di sini, iaitu cara rakyat dikelirukan ya, sama ada oleh Najib dan Zahid atau orang-orang mereka ya. Jadi ini yang saya hendak bincangkan. Baik, masih ingat ya live yang saya buat baru-baru ni? Okey, dalam live tersebut saya ada menceritakan ya beberapa perkara berkenaan dengan Najib ya. Dan saya cabarlah Najib menafikannya, sebab kalau Najib menafikannya, ada banyak lagi yang ingin saya dedahkan, yang sebenarnya saya tidak akan dedahkan, melainkan jika Najib ingin menafikannya lah. Jadi bagi mereka yang tidak tahu apa yang saya ceritakan, anda boleh rujuk kepada live saya Ahad lalu ya. Semalam saya tak live, Ahad lalu, sama ada scroll ke bawah atau ke YouTube Ragi J.C. Ritauddin. Jadi hari ini saya ingin menceritakan berkenaan dengan helah yang dimainkan oleh Najib dan Zahid. Seperti tajuk lah. Okay? Apakah helah Najib dan Zahid? Okay. Kalau kita lihat blogger-blogger laskar cyber Najib ya, kita mulakan dengan Najib, selalu akan beritahu ya kepada umum, tengoklah Najib pergi ke mana-mana, dia popular. Dia begitu popular, ramai orang ingin bertemu dengan dia. Okey, so Najib masih popular. Okey, untuk menjelaskan bagaimana manipulasi, rakyat dimanipulasi untuk percaya bahawa Najib popular, saya mulakan dengan fakta, dengan data dulu. Kemudian saya sambung dengan isu bagaimana manipulasi ini ditimbulkan dari sudut bergambar, dari sudut video. Okey. Pertama dari data ya. Jadi saudara-saudari masih ingat ya, berlaku pilihan raya kecil Cini. Tak lama jugalah dulu ya. Pilihan raya kecil Cini. Jadi dalam pilihan raya tu, Barisan Nasional mengaku menang besar. Okey. Tahu tak itu adalah satu pembohongan dan manipulasi? Okey. Jadi Cini ni sebenarnya berada di dalam kawasan Parlimen Pekan. Okey. Dan semestinya kalau berada di dalam kawasan Parlimen Pekan, ianya seharusnya menjadi kubu kuat Najib. Okey. Jadi dalam pilihan raya kecil tu, Najib berkempen ya, seperti seolah-olah dia yang bertanding di Cini. Malah di dalam hampir semua ceramah nampak Najib sedang bercakap bukannya calon. Memang hebat, dahsyat kempen tu, seperti seolah-olah berlaku pilihan raya umum. Barisan Nasional berkempen seperti tiada esok ya. Dan pada ketika itu Muafakat Nasional hidup, dan PAS ni memang rapat dengan UMNO. PAS kita tahulah, hari ini UMNO, besok DAP, lusa ini dia boleh ubah-ubah lah. Dia ni pakar petik dalil. Okay. Jadi di sini Najib memberitahu bahawa Barisan Nasional semakin meningkat populariti dia berdasarkan keputusan. Tetapi helah dia adalah keputusan pemilihan di Cini adalah berlaku di bawah zaman Muafakat Nasional wujud atau hidup atau kuat. Maka sesiapa yang menyokong calon Barisan Nasional ya,
ataupun orang yang menyokong calon Barisan Nasional terdiri daripada penyokong UMNO dan penyokong PAS. Ya. Jadi kalau nak bandingkan keputusan, kita kena lihat keputusan PRU 14 dan kemudian campurkan undi PAS dan undi BN. Sebab pada PRU 14 ada calon PAS juga. Jadi kena campurkan undi PAS dengan undi BN. Kemudian bandingkan dengan undi BN pada PRK Cini. Sebab di PRK Cini PAS tidak bertanding tetapi PAS menyokong UMNO. Baru kita boleh buat perbandingan. Ya. Dan apabila anda campurkan dan anda bandingkan, peningkatan sokongan terhadap BN adalah kosong. Ya. Itulah caranya persepsi palsu ditimbulkan, dan ini lama dulu. Sekarang kita tahu kebencian, penolakan terhadap Barisan Nasional semakin meningkat. Tetapi setakat ni Barisan Nasional bernasib baik. Kita lihat di Melaka. Di Melaka tidak wujud satu parti alternatif. Jadi ramai orang boikot pilihan raya negeri Melaka. Dan kita tahu Najib sekali lagi berkempen seolah-olah dialah calon menteri besar di Melaka. Ya. Kalau tanya Najib, dia kata dia pergi bercuti, tapi sebenarnya kita tahu dia jadi poster boy di Melaka. Keputusannya ramai boikot PRN Melaka. Ya. Malah penurunan dalam peratusan yang keluar mengundi adalah 20%. Besar. Bukan sebab COVID. Sebab orang sekarang boleh keluar seperti biasa. Pergi pasar ramai berpusu-pusu. Takkan tak boleh keluar pergi membuang undi di tempat pusat mengundi itu yang SOP dia ketat. Jadi nampak sangat orang tak kisah Najib berkempen. Dan kemudian BN menang besar sebab tak ada alternatif. Sebab peratus yang keluar mengundi rendah. Tapi jika dikaji, 12 kerusi, kemenangan BN tipis. Kurang 1,000 majoriti. Itu pun lepas diambil kira undi-undi tentera dan sebagainya yang memihak kepada BN. Tak boleh bantu. Jadi dari sudut data, sebenarnya Barisan Nasional tidak langsung menunjukkan peningkatan, malah di Melaka menunjukkan penurunan mendadak. Ya, dari sudut jumlah undi atau undi popular. Ya, so sebenarnya undi popular ni, minta maaf ya, tidak berubah begitu ketara. Itu pun terlalu kurang mengundi. Sepatutnya bila kurang mengundi, kita jangkakan undi popular BN akan meningkat mendadak. Ya. Ini tak nampak perubahan. Itu yang sebetulnya. Baik. Itu dari sudut data. Kemudian bergambar. Okey. Najib akan pergi merata dan dia mengaku dia popular. Bukan dia mengaku secara langsung, tapi orang-orang dia akan, blogger-blogger dia akan menyalak. Oh, ini dia popular. Kalau betul-betul dah popular, gambar dan data boleh berbicara. Mengapakah blogger-bloggernya selalu tekan dia popular, dia popular? Sebab nak timbulkan persepsi. Contohnya semalam atau 2 hari lepas, ada satu posting di Facebook Najib. Cuba anda pergi rujuk. Okey. Dalam situ dia ada tulis, dia berada di satu kawasan di Johor tu. Nampak seperti ada perarakan. Ada kumpulan lah, tapi nampak seperti perarakan. Tak tahu dia orang sambut apa, tak tahu mereka berkumpul demi apa, sebab apa, tapi bukannya sebab Najib. Ada hal lain. Jadi Najib berada di situ dan lambai-lambai. Dia jalan, dia salam. Kemudian dia letak caption, saya sepatutnya berada di KL hari ini, tapi kawan-kawan suruh saya tunggu. Jadi saya tunggulah di Johor. Jadi persepsi ditimbulkan seolah-olah orang yang berkumpul tu adalah berada di situ untuk berjumpa Najib. Ini palsu. Persepsi palsu. Jadi secara dasarnya Najib tidak menipu dalam, dia tidak kata orang ni berkumpul untuk saya. Secara dasarnya tidak menipu. Tapi cara caption dibuat,
dan kemudian ada gambar Najib berjalan bersalam dengan orang tu, persepsi ditimbulkan seolah-olah mereka berkumpul di situ beratus orang sebab Najib. Sama juga persepsi yang ditimbulkan apabila ada satu perjumpaan atau ada satu perhimpunan untuk menyokong Najib tu yang baru-baru ni terbukti tidak benar, di mana gambar-gambar diletakkan dalam Facebook Najib, ramai yang turun untuk sokong Najib. Kemudian kita tak dapat tahu rupa-rupanya tempat di mana aktiviti itu dilakukan ada perjumpaan bagi menjelaskan kepada orang-orang yang terkesan sebab majlis. Kemudian daripada reaksi orang yang datang ke perhimpunan tersebut, rupa-rupanya mereka keliru. Mereka ingat mereka datang ni untuk dengar macam mana mereka boleh dibantu berhubung banjir. Najib dah kantoi kat situ. Ya. Jadi inilah cara persepsi ditimbulkan. Bahawa Najib popular. Data tidak menunjukkan dia popular. Gambar, siapa-siapa pun boleh pergi ke tempat orang ramai. Kalau pemimpin berjalan bersalam, dia nampak orang ramai, dia bersalam, mesti orang akan bersalam. Takkan orang nak kata, Najib, tak boleh, saya tak nak saman. Dan orang yang telah melakukan kesalahan yang besar, yang dituduh mencuri berbilion-bilion ringgit, yang sudah jadi popular di seluruh dunia kerana nama dia busuk, bila dia berjalan di satu-satu tempat, orang akan curious. Ya. Orang mesti pergi. Mungkin ada yang nak bergambar dengan dia juga. Contohnya Jolo. Kalau esok saya jalan di satu pusat membeli belah dan saya nampak Jolo, saya mesti akan pergi dekat Jolo. Jolo, jom kita selfie sama-sama. Bukan sebab saya suka Jolo, sebab saya nak tunjuk kat orang, inilah penyangak. Saya dah selfie dengan penyangak. Dan ramai orang mesti akan pergi dekat dengan Jolo. Weh, ni Jolo ni. Inilah yang kaki penipu ni. Ya. Okey. Jadi itulah saya nak pesan kepada pentaksub Najib lah. Jangan lupa ada satu laporan dah keluar dan anda pun boleh pergi rujuk ada satu laporan dah keluar dulu menunjukkan banyak peratusan tinggi kononnya lah penyokong Najib dalam Twitter adalah akaun palsu. Anda boleh rujuk online, pergi ke audit Twitter atau Twitter audit, saya lupa, dan type nama Najib, kemudian lihat analisis mereka palsu. Pergi Facebook Najib, rujuk komen-komen, buka halaman setiap komen, anda kaji jumlah kawan, anda kaji betul-betul profil orang-orang yang selalu komen tu, beratus-ratus, seolah-olah laman Facebook mereka palsu, mencurigakan. Jadi kaji sendirilah apa yang saya katakan, nilai sendirilah benar atau tidak. Ya. Sekarang kita masuk babak Zahid pula. Zahid ni, dia dituduh oleh Muhyiddin membawa fail bertimbun-timbun dan minta Muhyiddin tolonglah Tan Sri bantu dalam kes mahkamah. Malah Muhyiddin berkata Najib pun ada datang berjumpa dia minta bantu dalam isu nak keluarkan Gopal Sri Ram. Sebenarnya saya percaya tuduhan-tuduhan ni sebab Zahid masa dia lepas kerajaan PH tumbang, masa Zahid merasakan mungkin Tun akan jadi Perdana Menteri Perikatan Nasional, dia pergi jumpa Tun, dia bawa dokumen juga. Dia pergi bercerita berkenaan dengan kes dia. Okey. Dan saya pernah membuat pendedahan perjumpaan rahsia Zahid di Jakarta. Kalau nak tahu lebih lanjut, saya akan membuat live berasingan, perjumpaan rahsia Zahid di Jakarta. Sampai hari ini Zahid tak berani nafikan. Okey. Kemudian ada surat-surat Zahid sokongan terhadap Anwar yang tular. Saya pun bantu tularkan juga.
Zaid tak berani, nafikan. Audio rakaman suara Zaid tak berani, nafikan. Kemudian saya pun ada keluar kenyataan, Zahid ni tin kosong. Kalau tak payah nak cakap banyak, kalau rasakan Muhyiddin ni bersalah, saman sahaja, saman fitnah. Ya, tak payah fikirkan. Okey. Jadi akhirnya lepas saya keluar kenyataan bahawa Zahid ni tin kosong, Zahid membuat kenyataan. Tapi bukannya nak saman fitnah. Dia cabar sumpah laknat. Okey. Saya tak nak cerita panjang lebar. Sebab saya pun walaupun dah lama masuk Islam, tapi masih dalam, kita boleh kira seumur hidup lah kita dalam proses pembelajaran. Jadi kena rujuk jugalah pakar agama. Jadi saya tahu sumpah laknat ni bukan cara dia. Dan saya sudah dapat kepastian bahawa ini menyimpang sedikit. Cara Zahid lakukan ni menyimpang sedikit. Zahid sepatutnya mengambil langkah yang boleh secara baik, secara berkesan, ya, mengelakkan ummah daripada rasa syak, rasa curiga. Itu tanggungjawabnya sebagai pemimpin. Jadi kalau dah tahu Muhyiddin fitnah, nak sumpah laknat tu sumpah, tapi saman juga. Tapi Zahid nak main sumpah guna agama. Dia selindung di sebalik agama. Jadi sekali lagi saya cabar Zahid sumpah guna saman fitnah. Dan sumpah Zahid ni kita tak tahu boleh percaya ke tidak. Biarpun dia sumpah guna nama Allah, kita tak tahu boleh percaya ke tidak. Sebabnya, kalau saudara-saudari masih ingat, pada bulan Julai, ya, ada satu laporan keluar di utusan Malaysia. Utusan ni kira pro UMNO. Malah banyak laporan yang keluar. Utusan keluar, portal-portal lain yang boleh dipercayai keluar, mengatakan sumber dari seorang ahli parlimen ke sumber dari UMNO, MKT UMNO ke UMNO ni telah mendedahkan bahawa di dalam satu mesyuarat, Zahid depan ahli-ahli parlimen, ya, bersumpah menggunakan nama Allah, ya, bahawa surat rakaman audio surat, sama ada rakaman audio ataupun surat ataupun kedua-duanya tidak benar, dia tidak sokong Anwar. Okey, dia bersumpah, ni media yang keluar, ya, memetik laporan kenyataan seorang ahli parlimen atau seorang pemimpin UMNO. Kemudian beberapa bulan lepas tu, pada bulan Ogos, Ahmad Maslan pula keluar kenyataan dan berkata Zahid bersumpah bahawa itu bukan suara dia. Jadi mana satu yang betul? Mana satu yang betul? Ahmad Maslan, mengapa Ahmad Maslan bercakap Zahid diam? Mengapa media yang rapat dengan UMNO memetik ahli parlimen Zahid diam? Mengapa Zahid sendiri tidak membuat pengakuan? Mengapa dia diam? Seolah-olah Zahid kerahkan orang untuk beritahu ini, beritahu itu. Saya rujuk anda kepada laporan tersebut. Okey. Laporan ni Sinar Harian. Okey, Sinar Harian bertarikh 10 Ogos. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah bersumpah di hadapan beberapa ahli parlimen parti itu bahawa beliau tidak akan menyokong Anwar. Siapa yang buat kenyataan ni? Ahmad Maslan. Bila dia buat kenyataan ni? Pada bulan Ogos. Ya, pada bulan Ogos. Kemudian pada bulan Julai, kita rujuk pula pada bulan Julai. Okey. Julai, ya, tahun sama, 2021. Okey. Okey, Zahid mengaku Sinar juga, ya, audio perbualan telefon bersama Anwar. Okey.
Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi mengaku suara di dalam rakaman telefon yang tular bersama Presiden PKR iaitu Anwar Ibrahim adalah suaranya. Memetik utusan, ya. Seorang ahli MKT berkata pengakuan itu dibuat semasa berjumpa ahli-ahli parlimen. Jadi dua-dua laporan ni menunjukkan Zahid apabila bersumpah mengguna nama Allah, okey, itu menurut pengakuan Ahmad Maslan, sumpah tu palsu, ataupun persoalan dah ditimbulkan. Sebab dua-dua laporan ni adalah daripada media yang rapat dengan UMNO, tetapi Zahid tidak menyangkalnya. Jadi mana satu yang betul? Zahid biarkan benda ni, dia diam. Dan dia biarkan orang lain bercakap, dan itu pun orang kuat UMNO. Macam mana dia boleh diam sedangkan orang-orang kuat ni adalah orang-orang dia? Kalau mereka menipu, mengapa dia tidak tegur kemudian perbetulkan keadaan? Jadi macam mana orang nak percaya pemimpin macam ni jika dia bersumpah laknat, sedangkan kekeliruan ni dibenarkan oleh Zahid sendiri? Ya. Jadi Zahid tak usahlah nak cabar-cabar sumpah laknat ni, tak usahlah berselindung di sebalik agama. Nak buat sumpah laknat buat, tapi saman juga. Saman Muhyiddin kalau salah. Sebab Muhyiddin kata dia ada saksi yang boleh buktikan Zahid bawa fail bertimbun-timbun. Sebab dia kata pada ketika itu, di dalam perjumpaan itu, masa Zahid bawa fail tu, ada Azmin Ali, ada Hadi Awang. Jadi jom kita ramai-ramai kita minta Zahid sumpah kemudian, ya, buat saman fitnah terhadap Muhyiddin. Itu sahaja penjelasan saya hari ini. Jadi jika anda ada soalan, anda boleh mula bertanya sekarang, ya. Dirman Bustan, Zahid bila berkempen suka berjanji siap bersumpah, lihat sahaja di PRK Kimanis. Ya, sebabnya sebagai seorang pemimpin Islam sudah menjadi tanggungjawab dia untuk menangkis sebarang rasa ragu, rasa syak yang timbul di kalangan ummah apabila perkara-perkara ini timbul. Tetapi melihatkan laporan-laporan media oleh orang kuat Zahid sendiri, iaitu Ahmad Maslan, kemudian ada satu lagi laporan di media yang dikira rapat dengan UMNO yang mengatakan Zahid mengaku kepada ahli parlimen bahawa itu surat dia yang menyokong Anwar, itu audio dia. Kemudian Ahmad Maslan pula kata no, ini Zahid bersumpah guna nama Allah bahawa ini bukannya suara dia, ya, atau surat dia. Okey. Dan Zahid membiarkan kedua-dua laporan ni begitu sahaja, ya. Dan kita tak tahu mana satu yang betul, ya. Dan Zahid tidak mengambil apa-apa langkah untuk memperbetulkan persepsi. Jadi mengelirukan lagi ummah, bukannya membantu menangkis syak wasangka, menangkis persepsi negatif, menimbulkan lagi, ya, menguatkan lagi persepsi Zahid ni tak betul. Jadi siapa nak percaya sumpah dia? Ya. Okey, ada apa-apa soalan? Nasir Cik Din, PI melingkup lah bang. PI ke apa? PH kot. PH melingkup tu memang kita tahu, ya. BN melingkup, PN melingkup, kita tahu. Ni Laskar banyak dah masuk. Baharin Abu Bakar, saya lebih suka muka-muka baru mentadbir negara dari muka-muka lama, bagi peluang mereka mencorak negara. Chian Yik, hari ini 3 media surat khabar Cina telah menulis tentang hari dulu yang Najib pergi ke event tokong Cina tu. Menurut ketua event tu, mereka tidak menjemput Najib pergi. Betul ke?
Saya tak tahulah, saya belum baca lagi sebab media Cina saya tak boleh faham. Tapi menurut Qian Yik, hari ini 3 media surat khabar Cina telah menulis tentang 2 hari yang dulu Najib pergi ke event Tokong Cina tu. Menurut ketua event, mereka tidak menjemput Najib, dia datang sendiri. Okey. Tapi ini saya tak tahu, jadi saya sarankan pendengar pergi kaji kenyataan Qian Yik ini betul ke tidak. Ya. Terima kasih Qian Yik. Tapi saya percaya sebab ada event-event sebelum ni Najib tidak dijemput, tapi dia berada di sana. Tak salah lah dia berada di sana. Tapi cara caption dibuat, saya tak kata Najib menipu tau, tapi cara caption ditulis dan cara Najib bergambar tu menimbulkan persepsi seolah-olah Najib ni popular gila, bahawa orang ni semua ada kat sana sebab dia. Dan saya lihat juga banyak tempat Najib pergi makan apa semua, gambar diambil tu. Saya kenal beberapa muka-muka sana tu, semua orang Najib, penyokong Najib. Ya. Saya dulu kuat buat ceramah dalam hotel. Saya cerita sikit lah, saya bongkar sikit. Saya kuat buat ceramah dalam hotel. Kebelakangan ni dah 1 tahun lebih saya tak buat. Sebab kita ada COVID dan sebagainya, jadi saya tak buat. Adakah saya akan buat lepas ni, saya tak tahu. Mungkin tidak, ya. Tapi tak tahu. Jadi dengan bantuan orang ramai lah. Mereka akan datang bantu, tabung sana untuk bantu saya bayar hotel dan, sebab saya tak berkemampuan. Dan biasanya event-event ni saya akan jemput satu panel. Dulu saya adakan 2-3 yang penting, yang besar. Kita buat deklarasi Petaling Jaya dulu. Ya, saya jemput wakil dari UMNO, pemimpin dari UMNO. Saya jemput wakil dari PAS. Dulu Ustaz Saleh Mukhi datang dari PAS. Wakil daripada 1-2 NGO dan sebagainya. So panel saya pastikan ada 5-6 panel, kemudian kita berceramah. Ya. Saya masih ingat dalam satu event tu ada satu orang kuat Najib ni, Cina, dia datang. Saya tak nak sebut nama dia lah. Tapi dia datang. Dia ni memang orang rapat Najib. Di belakang tabir ni. Dan dia datang, dia dengar. Saya pun masa dekat pentas, masa kami lepas ceramah kami adakan press conference, saya pun terkejut dia ada di sana. Kemudian dia dengar semua event tu, dan masa tu saya bercerita berkenaan dengan Islam dan Perlembagaan Persekutuan, ceramah tu. Jadi lepas habis ceramah tu, dia datang berjumpa saya. Ada seperkara dia tak bersetuju. Sebab saya kata, bila ditulis dalam perlembagaan Islam adalah agama persekutuan, ianya menimbulkan kekeliruan. Sebabnya orang boleh pertikai, adakah ianya agama rasmi ke tidak. Ramai yang menganggap ianya agama rasmi, tapi perlembagaan tak tulis. Jadi saya kata untuk membuang supaya orang tidak keliru, perlu tambah perkataan rasmi di sana. Perlembagaan perlu dipindah, ditambah perkataan rasmi supaya ianya jelas. Dan ini tidak akan mengubah apa-apa for non-Muslim. Ya, hak mereka tetap terpelihara. Jadi dia datang, dia kata tak setuju. Tetapi bila saya pergi bercakap dengan beberapa ahli audience yang saya kenal, perempuan, yang dia juga ada bercakap dengan orang tu, saya dapati dia ni menimbulkan rasa perkara negatif berkenaan dengan apa yang saya cakap. Ya, itulah orang Najib. Tapi apa yang dia cerita tu, saya tunggu dululah. Melainkan Najib nak balas kenyataan saya lah. Okey. Apa pun, kita berbalik kepada isu Najib ni, gambar ni, memang banyak event dia atau blogger-blogger dia akan ada di sana, akan ambil gambar, atau orang kuat dia akan ambil gambar, buat caption-caption menarik dengan cara yang menimbulkan persepsi bahawa Najib ni popular gila.
tapi dia bukan popular. Orang-orang bukan berada di situ untuk jumpa dia. Dia suka pergi tempat orang ramai. Dulu buat satu event lepas PRU14 dekat dengan Sogo, dekat McDonald, saya ingat lagi. Orang memang dah ramai kat situ, ramai. Jadi buat event situ untuk tarik audience. Najib datang kemudian untuk tarik audience. Mereka buat persembahan. Ada nyanyi, ada muzik, ada silat. Untuk sekurang-kurangnya sejam atau 45 minit ada event. Kemudian Najib dengan Rosmah datang sekejap saja di hujung. Memang dah ramai orang berkumpul di sana untuk lihat persembahan-persembahan ni. Lepas PRU14. Dan orang-orang kuat Najib ni yang selalu anda lihat di luar mahkamah, yang anda lihat di sana sini, yang menyokong Najib, boleh berteriak Najib, dan mereka lah terlibat dalam persembahan-persembahan ni. Dan ada yang terlibat tu melibatkan bayaran. Cuba minta Najib sangkal. Ada melibatkan bayaran. Sugian Amrin, apa yang terjadi sekarang negara itulah perkara sebenar, matilah UMNO. Ya. Najib, yalah tu Hijah Muhammad Shah. Yalah, Najib ni tak tahu malu. Betul apa yang Tun kata, tak tahu malu. Tapi dia sendiri mengaku dia tak tahu malu, sebab dialah yang popularkan catchphrase ya. Malu apa bosku? Malu apa? Buat je, tak payah malu. Tu Najib. Dirman Bustan, bagi pendapat Tuan Muhyiddin pernah berkata semasa berucap baru-baru ini akan bocorkan kewangan negara. Apakah tafsiran Tuan berkenaan dengan hal ni? Kita tak tahu apa yang dia nak bocorkan, apa yang dia maksudkan. So susah nak buat tafsiran buat masa ni. Okey, saya ambil dua lagi soalan. John, kenapa Najib sudah didapati bersalah boleh ke sana kemari? Itu yang kita tanya. Kalau orang lain curi beratus kali ganda lebih sikit daripada apa yang Najib buat, boleh bebas macam ni. Mengapa ada politik darjat dalam proses ni? Fikir-fikirkanlah. Ya. Okey, satu lagi soalan. Okey, tak ada soalannya. Syukur Yahya, di mana ada najis di sana ada lalat. Di mana ada lalat di sana ada UMNO. Hussein Hassan. Andy Sumardi, dah tiba masanya kita bagi peluang kepada pejuang daripada negara terus dilingkupkan oleh kluster mahkamah. Okey, jadi itu sahajalah pencerahan saya. Jadi minta Zahid pergi saman Muhyiddin. Tak payah guna agama. Nak guna pun tetap saman jugalah. Dan minta anda semua pergi analisis betul-betul apa yang saya katakan berkenaan Najib. Jadi itu sahajalah pencerahan saya. Sebentar lagi saya akan letak link berkaitannya, artikel berkaitan saluran Telegram di ruang tajuk. Jadi jangan lupa sertai saluran Telegram saya Regi JC Ritaudin dan baca artikel-artikel berkaitan, dan sentiasa layari thethirdforce.net. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum. Salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.